Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Faiz bin Bakri selaku pensyarah saya dan rakan-rakan. Saya Ainul Wafa binti Ramli memegang nombor matrik D20212099122 merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Islam. Saya akan mengulas tentang buku yang bertajuk Tabiat Makan untuk Kesihatan. Sebelum saya menjelaskan tentang konteks yang disampaikan dalam buku ini, suka untuk saya berkongsi serba sedikit tentang maklumat latar belakang pendidikan bagi kedua-dua orang penulis hebat ini. Penulis pertama, Muhammad Hamim Rajikin, ialah pensyarah dari Jabatan Perubatan di Universiti Teknologi Mara, manakala Nur Anita Megat Muhammad Nordin adalah seorang profesor dalam bidang fisiologi di Pusat Perubatan UKM. Dengan maklumat tersebut, saya percaya ia sudah cukup bagi membuktikan bahawa beliau berdua adalah penulis yang sangat mahir dan mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang pemakanan dalam kesihatan manusia. Pada hari ini, saya akan mengulas 3 komponen utama iaitu konteks yang disampaikan dalam buku ini, kelebihan buku Tabiat Makan untuk Kesihatan dan sedikit kelemahan yang disertakan dengan penambahbaikan yang boleh ditambah baik agar dapat menarik minat pembaca. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen yang pertama iaitu konteks utama yang disampaikan dalam buku ini. Berkaitan buku yang bertajuk Tabiat Makan untuk Kesihatan, sudah pasti kita akan dapat menggambarkan tentang khasiat pemakanan, makanan seimbang, kalori terkawal yang terkait dengan kesihatan. Tetapi bukan itu sahaja. Buku ini juga banyak membincangkan tentang cara, tata tertib dan adab berkaitan dengan makan. Hal ini demikian kerana penulis berpandangan bahawa kesemua aspek berikut berkait bukan sahaja tentang kesihatan jasmani, malah juga berkait dengan aspek rohani. Komponen yang kedua adalah tentang kelebihan buku ini. Keistimewaan buku ini adalah dari segi pengisian maklumat yang telah dilakukan. Apabila saya membaca buku ini, saya dapat mengetahui bahawa buku ini mempunyai banyak maklumat yang sangat lengkap dan yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada masa kini. Memandangkan ia banyak menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan setiap jenis makanan yang sering diambil oleh manusia. Sememangnya buku ini sangat lengkap bermula daripada maklumat jenis kelas makanan, keperluan kelas makanan kepada tubuh badan dan juga amalan sebelum dan selepas makan, sehinggalah tata cara menghidangkan makanan kepada tetamu serta manfaat dan keburukan sesuatu makanan. Penulis banyak menjelaskan tentang kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin serta keperluan yang diperlukan oleh tubuh badan seharian. Bukan itu sahaja. Buku ini juga membincangkan tentang aspek kebaikan dan keburukan dari segi pengambilan kelas makanan kepada tubuh badan manusia. Sebagai contoh dalam buku ini, penulis menerangkan tentang keburukan makanan ringan yang sering digemari oleh kanak-kanak. Hal ini dapat membuka mata ibu bapa dalam mengawasi anak-anak daripada mengambil makanan ringan secara berlebihan. Komponen yang ketiga ialah dari segi kelemahan buku tersebut. Buku ini tidaklah banyak kekurangan tetapi dari segi penglihatan saya, ianya tidak menarik dari segi grafik dan warna buku yang berkonsepkan hitam putih sahaja. Oleh itu, sedikit cadangan penambahbaikan dari saya adalah dengan memasukkan beberapa elemen grafik yang sesuai agar dapat menarik minat pembaca, terutama golongan kanak-kanak. Melalui pengucapan ini, saya berharap buku ini dapat memberikan panduan yang praktikal dan berguna dalam memperbaiki gaya hidup pemakanan manusia bagi setiap peringkat umur. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan dan memberi peluang kepada saya untuk berbicara mengenai buku ini. Saya juga berharap buku ini dapat memberi manfaat yang berkekalan dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pemakanan sihat. Sekadar itu sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.